Baik, so dia kata di sini, dia kata apa? Hak lain ni, bila Nabi duk tegur Badawi ni, semayang Nabi suruh pi semayang lain, suruh pi semayang lain, suruh pi semayang lain, hak lain duk tumpang takut sama. Dan sudahlah jadi besar gempak ke atas mereka tu. Dia kata kacau, macam ni kacau. Macam ni kacau. Bahawa adalah orang yang meringankan sembahyang itu, tiada sembahyang atasnya dan tiada terpakai sembahyang itu. Hui, dia kata ni hak kita duk buat selama ni macam mana ni sembahyang kita ni. Tengok Badawi ni sembahyang, rasa aku pun duk buat lagu tu juga. Kalau dia ni tak betul, aku pun tak. Dia kata duk sembahyang apa tahun dah ni. Kan? Macam contoh. Saja bawa contoh bagi banyak kan. Satu orang, dia dah pergi umrah, dia dah pergi haji. Tiba-tiba satu hari, dia tengok rancangan agama dalam TV. Dia tengok rancangan agama dalam TV. Ustaz ada bagi dalam rancangan agama TV ni kata apa? Dia kata, tuan-tuan, dia kata berapa ramai orang yang pergi buat haji, pergi buat umrah, dia buat silap. Dia pada bawa balik ihram mai ke Malaysia ni. Dia tak tahalul. Dia pergi kata lagu tu dalam TV. Yang hak pak ni kata, mang pederahit. Pasal dia dah pergi haji dah, dia dah pergi umrah 2 kali dah. Mang pederahit. Ni dia nak abang apa ni? Buka pergi derah. Ustaz TV ni kata apa? Dia kata, tuan-tuan, kita bila selesai sa'i, kita nak tahalul. Berapa ramai dia kata orang duk tahalul, duk kerat ujung-ujung rambut, dia kata. Dia abang dalam TV. Masalah apa tuan-tuan? Masalah TV ni tauliah dia besar. Kalau kita duk mengajar di Pulau Pinang, ambil tauliah Pulau Pinang, mengajar di Kedah, ambil tauliah Kedah, itu tauliah kecil. Tauliah tu laku dalam negeri yang berkenaan saja. Tapi TV ni tauliah dia tuan-tuan, jangan buat pasal. Habis semua. Buka TV semua tengok. Ada tak ada tauliah tak tahu. Tapi kira tauliah dia besar. Dan persepsi orang yang apabila dia tengok ni, dia punya persepsi dia dalam kepala dia, dia kira apa? Ustaz kalau masuk TV, kalau cakap semua betul. Itu persepsi orang. Tiba-tiba ustaz ni pergi habang lagu tu. Tuan-tuan tahu kan, dia kata kita tahalul ni, kita nak kerat rambut ni, kita kena kerat di perdu rambut ni, dia kata. Dia pergi habang lagu tu. Kita buat umrah, kita sampai di Mekah, kita tawaf, kita habis tawaf, kita pergi sa'i, lepas sa'i kita tahalul ni dengan potong rambut. Potong rambut ni dia kata kena potong di perdu ni dekat kulit ni, dia kata kena kerat sekurang-kurangnya 3 helai, dia kata. Kalau kerat ujung-ujung rambut, dia kata tak sah. Orang tu dia anggap tidak bertahalul, dia kata. Bermaknanya dia masih dalam ihram, bermakna dia balik, dia bawa balik ihram, bermakna dia duk main berapa kali makna tuan-tuan. Orang tua ni dia bukan sejuk kaki, dia sejuk pada ujung rambut tu sampai ujung kaki, dia sejuk habis. Pergi dah, dia kata aku haji pi hari tu pun kerat lagu tu juga. Dia kata jangan pi umrah 2 kali pun duk kerat lagu tu juga, dia kata. Allah, dia duk main ketak, dia main serabut, dia mula-mula otak ni jadi kacau habis. Dia duk fikir apa tuan-tuan? Dia duk fikir ni, dia balik main ni, dia dah bersama dengan bini dia, sedangkan dia dalam ihram. Dia duk fikir tu, panas kepala, panas habis semua. Kira lagu duk telan Panadol tak boleh, ambil aiskrim pula, duk rendam lah ayak semua, minum ayak tu pula, apa dia tak mau nak kebah. Okey. Baik, persoalannya betul ke dalam TV tu kata tu? Betul kata betul? Itu pula satu bab lain pula. Pasal apa tuan? Pasal ada orang tanya benda ni. Betul ke kami? Orang perempuan duk semayang lama dah, bila ambil air semayang, bila basuh muka ni kan. Dia basuh muka, sempadan muka ni daripada tempat tumbuh rambut ni sampailah kepada anak telinga kecil ni sempadan muka sampai bawah pada dagu, macam tu punya roundabout kawasan muka. Dia pergi mengaji dekat ustazah manakah, ustazah tu kata orang perempuan jaga baik-baik. Kita bila ambil ayat semayang ni, dia kata bila kita basuh muka ni rambut nak tumbuh ni, kalau lelaki-lelaki kata sideburn, orang perempuan dia panjang lah, sideburn dia panjang lah. Dia kata kalau kita basuh ni, rambut tu kena pergi sampai ke ujung, dia kata. Oh lah dah. Dia pun ambil balik kat pengenalan dia, tengok aku beranak tahun bila ni, aku beranak tahun 44 ni dah 2016, berapa puluh tahun dah aku duduk semayang, aku duduk ambil semayang lagu tu. Allah. Baik, persoalannya betul ke bila orang perempuan ambil ayat semayang, rambut nak tumbuh di pelipis ni kena basuh sampai ke ujung rambut? Betul ke? Tapi tanya ustazah tu.
Nampak tak? Ni yang kata dalam bab agama ni, Allahu Akbar. Kaki nak bagi kejutan bagi orang kelang kabut ni ramai lah ni. Kita belajar apapun, kita mesti berasaskan kepada nas. Dan bagaimana ulama yang ahli di dalam bidang tu menguraikan nas itu. Tidak boleh berdasarkan kepada agak-agak, ingat-ingat ataupun kesimpulan sendiri. Tidak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Balik kepada Badawi ni takbir ni. Dia ni duduk sembahyang, duduk kena ulang sembahyang, takbir lagi. Dia kata apabila sudah beberapa kali Nabi SAW suruh dia buat yang demikian itu, sambung hadis tu, dia kata faqala ar-rajul fi akhir dhalik. Kata dia, fa'arini wa'allimni fa innama ana basharun usibu wa ukhti. Dia barulah dia bersuara. Maka kata laki-laki Badawi itu kepada Nabi SAW. Pada akhir beberapa kali Nabi suruh dia ulang semayang, barulah dia voice out, baru dia bercakap dekat Nabi. Maka kata dia, tunjuklah kepada hamba ya Rasulullah, ajaklah kepada hamba ya Rasulullah. Hanya saja hamba ni orang yang mungkin betul, mungkin salah. Baru dah dia pergi dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, saya ni pun orang biasa saja, mungkin hak saya buat betul, mungkin hak saya buat salah, tang mana tak betul tolong habang. Dia kata ni tak tahu berapa kali dah ni duk sembahyang, tak duk suruh lagi. Dia kata habang lah, tolong habang kat saya tak kena tang mana, macam tu. Maka dengan kerana itu, ajaklah hamba dan tunjuklah kepada hamba, kan. Dan dia pun baca satu pantun, buah cempedak di apa tu, sorong papan kan, sorong papan tak apa, buah kanji dalam bau. Bukan dia lemah sikit ni pantun-pantun ni, dah lemah sikit, cari tak jumpa kan. Tapi ambil galah tolong apa gayung tu kot, lebih yang tu bukan dia, tak penting. Baik, sambung dia kata faqala ajal. Okey, maka kata Nabi, sabda Nabi SAW, bahkan sebetulnya bila dia dia surrender depan Nabi, dia angkat tangan, dia kata ya Rasulullah, saya ni pun tak pandai, kalau saya tak betul tang mana tolong tegur. Bila dia surrender macam tu, barulah Nabi kata bahkan sebetulnya, maka dengarlah olehmu baik-baik ajaranku ini. Baru Nabi kata dengar elok. Nabi kata iaitu idza qumta ila shalah fatawadda kama amarakallah. Satu, apabila kamu nak semayang, maka hendaklah kamu ambil ayat semayang seperti mana suruh Allah kepada kamu. Satu, dia start dengan apa? Nak semayang, ayat semayang tu bagi elok dulu. Saya pergi umrah baru ni, masa di Madinah, saya pesan dekat sahabat-sahabat yang ikut ni, kita buat satu final briefing sebelum kita bertolak ke Mekah untuk buat umrah. Buat satu simple briefing. Hak lain tak payah cakap dah. Hak lain ni semua kita yang main ni kita dah tahu dah. Nak buat umrah ni, yang kata umrah ni apa dia? Dia mula dengan niat ihram. Start daripada niat ihram, kita terikat dengan pantang larang, jangan buat benda yang dilarang. Laki-laki dengan kain doalai dengan apa, semua tahu dah yang tu. Bila sampai di Mekah ni, daripada perjalanan doa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, kalau itu semua pun tak payah abang tahu dah. Bila sampai di hotel, kita check in, letak beg apa-apa semua, kita nak turun pergi ke Masjidil Haram untuk nak tawaf. Itu semua tahu dah. Dalam duk pi itu pun doa labbaik Allahumma labbaik lagi, yang tu pun tahu dah. Sampai nampak Kaabah, kita disuruh apa? Angkat tangan doa. Dan Imam Nawawi kata sebaik-baik doa ialah doa minta ampun atas segala dosa kita. Nampak yang mata kita untuk first time, pak kata tangkap Kaabah tu, terus angkat tangan, Allahumma ghfirli wali walidayya. Mintalah whatever doa, yang penting doa tu minta Allah ampun dosa kita. Tu tak apalah. Masuk bila sampai saja di dataran tawaf, talbiyah stop, labbaik Allah semua tak marah. Terus kita start tawaf, bermula daripada Hajar Aswad. Yang tu semua orang tahu dah, pusing 7 kali apa-apa semua, sah lera selesai, pi ke belakang Maqam Ibrahim, sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Tu pun tak payah doa maghfirah, tahu dah. Lepas tu berjalan nak pi ke
Safa dan Marwah untuk sa'i, untuk berjalan nak pergi tu, baca ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna safa wal marwata min sya'airillah. Yang tu pun tahu dah, tak apa dah. Sampai di kaki bukit Safa, berdiri tengok ke arah Baitullah, baca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sa'i, lepas habis sa'i potong rambut, ataupun nak pahala lebih besar, pergi kedai barber, kita tahlul dengan bercukur licin bagi orang lelaki-lelaki. Tamam satu umrah. Yang tu semua tahu dah. Kita nak pesan hak kita terlepas pandang. Apa dia? Saya kata kat sahabat-sahabat ni, tuan-tuan yang bawa handphone, yang handphone tuan-tuan ni ada cover, pakai cover. Yang cover tu tuan-tuan tak pasti bernajis ataupun tidak. Be careful, saya kata. Be careful. Maklumlah handphone, tuan-tuan, handphone kita ni kadang kita letak atas cicak pun kita biasa letak. Kadang-kadang tangan kita ada pergi pegang apakah satu najis apakah, sekali kita pegang handphone kita, pergi duk jawab call. Jadi cover handphone tu sudah mutanajis, sudah lekat najis. Sekali lagi masa pergi tawaf, kita carry handphone dengan cover dia yang bernajis ni, kita bubuh bawa pergi tawaf. Kita umpama orang semayang yang membawa benda najis dalam poket kita. Kalau semayang tak sah, tawaf pun tak sah. Cerita benda ni jangan terlepas pandang. Saya kata kalau siapa handphone ada cover dan sebagainya, pergi basuh cover tu bagi bersih, cuci, jemur bagi kering, pakai, buh balik handphone kita. Makna kita pasti handphone yang kita nak bawa tu bersih daripada najis. Kalau tidak, terus bawa terus, tinggal di hotel. Daripada pergi duk carry benda tak tentu. Yang kedua, saya kata, kasut. Kasut kita tu, kita pakai tu, kasut tu masuk bilik air, masuk jamban, masuk apa tu, kasut kita tu, tapak dia ni apa punya najis duk ada, kita tak tahu. Ada orang pergi tawaf, dia bawa beg kasut dia. Pasal apa? Pasal dia nak tinggal, dia takut hilang. Ataupun dia takut dia tak tang lain, dia cari tang lain. So dia tak mau ambil yang tu semua, risiko tu dia tak mau ambil. Dia ambil beg, dia buah kasut dia tawaf duk bawa beg. Dalam beg tu ada kasut, yang kasut tu bernajis. Kita baik-baik, benda ni kita boleh terlepas pandang. Jangan. Pasal benda tu boleh merosakkan ibadat kita. Nampak tuan? Benda macam tu. Kawan kita nak pergi buat haji, sama juga. Kita pergi duk habang ni segala teknikal dalam ibadat haji. Dia dah pergi kursus ni, tak tahu berapa banyak tempat buat kursus haji dia pergi. Sama ada dia dengar atau dia lena tu tak tahulah. Tapi tang mana ada kursus haji dia pergi. Maksudnya dari segi teknikal ibadat haji, daripada 8 hari bulan Zulhijjah nak keluar daripada hotel, nak pergi ke Arafah, duduk di Arafah, nak buat apa masa di Arafah, masuk waktu zuhur, bermula waktu wukuf, apa nak buat semua dia dah tahu dah. Lepas maghrib lagi nak bergerak daripada Arafah nak mai ke Muzdalifah, itu semua tak payah cerita. Muzdalifah mai ke Mina, Mina ni apa nak buat di Mina, semua tak payah cerita. Kita bagi tips-tips yang penting kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah benda-benda yang kadang-kadang terlepas. Semayang, semua orang tahu. Tengah tidur gerak, bangkit-bangkit, semayang subuh berapa rakaat? 2. Ada orang latah, gerak, bangkit-bangkit, subuh berapa rakaat? 4. Ada orang tu, tak ada. Tahu dah, subuh 2. Persoalannya, nak buat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tu, nak buat bagi sempurna semayang tu macam mana? Di antara kesempurnaan dia ialah tamakninah. Hak tu ramai orang tak nampak. Hak tu ramai orang tak nampak. Nabi SAW dalam nak menegur soal tamakninah ni, Nabi buat macam tu kepada Badawi ni. Baik, kemudian kata dia, dan hendaklah kamu mengambil ayat semayang seperti mana Allah suruh kamu ambil, dengan membasuh muka, dengan niat wuduk. Apabila ayat itu sampai kepada satu juzuk daripada muka, kemudian basuh tangan sampai ke siku, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki sampai ke tumit, dengan tertibnya. Yang tu yang dikatakan ayat semayang. Ambil macam tu, ambil bagi elok-elok. Summa tasyahada wa aqim. Tu hadis dia. Kemudian mengucap tasyahud. Apa dia ni? Lepas-lepas ambil ayat semayang mengucap tasyahud.
Kalau kita baca, kita pun tak faham. Maka kita kena tengok huraian kepada hadis ni. Apa dia kata? Bila Nabi kata selesai kamu ambil ayat semayang macam yang Allah suruh, summa tasyahada wa aqim. Kemudian kamu hendaklah mengucap tasyahud. Maka kata ulama, barangkali maksud tasyahud di sini ialah iqamah. Qamat tu tasyahud. Nabi guna tasyahud yang membawa maksud iqamah. Bila satu orang nak semayang, dia ambil ayat semayang, sampailah basuh kaki semua selesai, summa tasyahada, kemudian dia iqamah untuk nak semayang. Nabi sebut macam tu. Kemudian dia kata apa? Dengan kerana itulah telah berkata golongan yang mewajibkan iqamah, iaitu hadis ini menjadi dalilnya. Ada sebahagian mazhab iqamah tu wajib. Kalau kita nak semayang di rumah, nak semayang dengan bini kita, sekurang-kurang iqamah kena sebelum semayang. Pasal apa? Pasal nak mengelak daripada khilaf di kalangan mazhab. Ada sebahagian mazhab mewajibkan iqamah, seperti mana sebahagian mazhab mewajibkan bismillah ketika berwuduk. Imam